perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 138 kes. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Khamis 6 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 30 April 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal kepada 124 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 13 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 66 orang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Tanggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,509 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 152 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 13,580 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini, manakala satu kes telah dibenarkan pulang. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 22 orang, di mana 6 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Seterusnya, berhubung dengan pembelian juadah makanan, minuman dan lain-lain di restoran-restoran, gedung-gedung perniagaan, pasar-pasar dan kedai-kedai runcit, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi mengingatkan orang ramai untuk terus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan ketika membuat pembelian, terutama sekali untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing seperti yang disarankan dan tidak beramai-ramai mengunjungi ke satu tempat. Di samping itu, pemilik-pemilik perniagaan serta restoran adalah juga disyorkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelak situasi perhimpunan ramai di tempat atau sekitar premis penjualan, seperti menyediakan tempat menunggu yang sesuai yang menurut syarat-syarat penjarakan fizikal ataupun membuat kaedah-kaedah penghantaran ke kereta pelanggan, iaitu tanpa memerlukan pelanggan untuk menunggu di sekitar tempat atau premis penjualan. Ini adalah di samping kaedah-kaedah lain yang boleh dibuat seperti drive-thru ataupun home delivery. Kementerian Kesihatan masih memantau keberkesanan vaksin COVID-19 yang digunakan di Jepun pada masa ini. Menurut Menteri Kesihatan, ia memerlukan masa setahun atau lebih bagi memastikan keberkesanannya. Ubat yang disebutkan itu adalah ubat barulah. Masa ini di Jepun ada memakai juga dan they offering certain countries untuk memakai juga lah. Tapi bagi kita ni, Tani masih memantau dulu apa perkembangannya juga sebelum Tani memutuskan untuk membuat pengambilan ubat tersebut. Pihak Jepun ada pulang share some maklumat lah. So buat masa ni Tani belum menggunakan lah. Mengenai peranti berbentuk gelang pula, Menteri Kesihatan menjelaskan peranti tersebut akan dipasang bagi mereka yang dikuarantin di rumah, termasuk keluarga kepada pesakit yang didapati positif COVID-19. This is the bracelet yang tadi galang tu. Initially dipasang untuk orang berkuarantin, okay. Jadi kalau yang berkuarantin
pesakit yang positif lah tu, keluarganya dikuarantin di rumah kan tu, so dorongan yang dipasang lah, okey. So, yang positif ke bawa ke NIC kan tu, so siapa yang ada di rumah tu dipasang ni. Jadi ia akan memantau sama ada orang tu keluar dari rumahnya atau tidak. Sebelum ini tadi macam menelpon dorang kan sejak 2-3 kali sehari untuk memastikan dorang di rumah. Ini sedikit sebanyak menambah lagi keyakinan orang ramai juga, dan dorang ini akan sentiasa berada di mana sepatutnya lah. Kalau ia keluar, it'll give alarm to the police lah. Not all yang baru berkuarantin, siapa yang sudah berkuarantin selama ini dah dipasang lah. Mengenai dengan gelang tu, yang dikuarantin mesti ada mobile phone lah, yang Android, yang Bluetooth-nya mesti berpasang lah. So that's the prerequisite. So dimestikan ia memasang ia punya Bluetooth senantiasa. If you switch it off, it's an offence under the Infectious Disease Act kerana ia cuba menipu lah. Penandatanganan MOU antara Kementerian Kesihatan dan Gleneagles JPMC Sdn Bhd bertujuan meningkatkan taraf kesihatan penduduk di negara ini. Kementerian Pendidikan terus menerima sumbangan peralatan pembelajaran dari pelbagai pihak bagi menyokong pembelajaran dalam talian. Laporan penuh mengenainya selepas ini. Kementerian Kesihatan dan Gleneagles JPMC Sdn Bhd menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi membiayai 3 program besar yang akan dilaksanakan oleh Pusat Promosi Kesihatan. MOU tersebut ditandatangani semasa penyerahan cek berjumlah RM250,000 sebagai kerjasama kolaboratif Gleneagles JPMC Sdn Bhd. Usaha sama tersebut merupakan kesinambungan rakan kongsi swasta awam PPP yang dilancarkan tahun lalu. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Cek yang diserahkan oleh Dr. Peter Tai, Ketua Pegawai Eksekutif Gleneagles JPMC, diterima oleh Dr. Awang Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setia Usaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. MOU yang ditandatangani membolehkan Gleneagles JPMC Sdn Bhd membiayai 3 program besar bagi meningkatkan tahap kesihatan para penduduk di negara ini, terutama di tempat kerja dan dalam kalangan masyarakat. Inisiatif kempen derma untuk mengumpulkan peranti-peranti ICT bagi menyokong pembelajaran dalam talian untuk pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini terus mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Kempen yang merupakan inisiatif bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI dibuka sehingga 14 Mei depan. Petang tadi, 120 unit komputer riba disumbangkan oleh Bank Standard Chartered Brunei. Majlis diadakan di Dewan Persidangan 1 Kementerian Pendidikan. Sumbangan dari Bank Standard Chartered Brunei diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, yang diserahkan oleh Pengeran Aki Isma Sufian bin Pengeran Haji Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Standard Chartered Bank, SCB Brunei, dan Awang Ahmad Syauqi bin Haji Satia yang dipertuaskan. Kementerian Pendidikan juga menerima sumbangan 15 unit peralatan pembelajaran dari Netcom Computer House yang diserahkan oleh Vincent Goh, Pengarah Urusan Syarikat berkenaan. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan.
Sementara itu, seramai 7 orang pelajar Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, daerah Temburong menerima sumbangan peranti mudah alih bagi menyokong pembelajaran dalam talian. Majlis penyerahan sumbangan tersebut diadakan pagi tadi di Sekolah Menengah berkenaan. Awang Abdul Wafi Sia bin Abdullah Sia, Pengetua Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, menyerahkan sumbangan peranti mudah alih tersebut kepada pelajar-pelajar yang terpilih. Sumbangan tersebut adalah dari usaha sama Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI dalam memastikan peralatan pembelajaran yang disumbangkan bertujuan bagi pembelajaran dalam talian serta membantu para pelajar yang memerlukan semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Saya merasakan amat menghargai apa yang telah diberikan. Sebelum ini saya belajar dengan menggunakan gadget yang dimiliki oleh ibu saya dan saya amat berterima kasih kepada pihak sekolah kerana memberikan gadget untuk saya sendirilah. Alhamdulillah, sebelum ini dapat juga mengikuti pembelajaran secara online. Tapi agak sukar apabila tidak mempunyai cukup data connection. Alhamdulillah pada hari ini berasa sangat gembira kerana dipinjamkan oleh pihak sekolah peranti untuk mengikuti pembelajaran secara online. Perasaan saya sangat gembira dan bersyukur, alhamdulillah juga macam senang lagi kan belajarlah dengan adanya kemudahan yang kena bagi ni. Manakala syarikat Street Country menyumbangkan sebanyak 10 unit komputer riba kepada mahasiswa-mahasiswa yang memerlukan di Universiti Brunei Darussalam UBD. Penyerahan sumbangan peranti-peranti ICT disampaikan oleh Ketua Syarikat Street Country Edmund Teo kepada pihak UBD. Sumbangan adalah bagi membantu mahasiswa-mahasiswa yang tidak mempunyai kemudahan komputer dan perkhidmatan internet di rumah. Syarikat tersebut juga menyediakan pakej data progresif bagi mahasiswa-mahasiswa berkenaan. Peranti berbentuk gelang diperkenalkan bagi memantau para pesakit COVID-19 yang sembuh dan dibenarkan pulang ke rumah. Semasa taklimat penggunaan IMSAF, Dr. Haji Zulaini bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan menjelaskan gelang tersebut yang menggunakan sistem IMSAF akan dipantau sepenuhnya oleh pasukan polis Diraja Brunei. Ianya menggunakan kaedah pemakaian gelang seperti tentara di sini. Gelang ini mengandungi chip locator dan QR code yang akan dipasang bagi mereka dan akan diaktifkan setelah mereka sampai ke tempat kediaman mereka. Gelang ini akan dapat dikesan melalui sistem pemantauan yang akan dipantau sepenuhnya oleh pihak polis Diraja Brunei. Sistem pemantauan IMSAF mempunyai beberapa ciri-ciri seperti dashboard, rekod dan juga mempamerkan jumlah para pesakit COVID-19 yang sedang menjalani kuarantin dan keberadaan mereka. Dengan adanya sistem ini, ianya akan membolehkan pihak-pihak berwajib memantau mereka secara remote ataupun pemantauan dari jauh dan menolong compliance atau kepatuhan orang ramai terhadap arahan quarantine order tersebut. 333 orang amil dilantik bagi 142 kawasan tempat mengutip zakat di seluruh negara bagi tahun 1441 Hijrah hingga 1442 Hijrah bersamaan 2020 Masihi hingga 2021 Masihi. Di daerah Brunei dan Muara, seramai 193 orang amil dilantik bagi 80 kawasan mengutip zakat. Daerah Belait seramai 25 orang amil bagi 16 kawasan mengutip zakat. Daerah Tutong seramai 53 orang amil bagi 30 kawasan mengutip zakat dan di daerah Temburong pula seramai 24 orang amil dilantik bagi 12 kawasan mengutip zakat.
Manakala di Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, seramai 36 orang amil dilantik bagi 4 kawasan mengutip zakat terdiri daripada pegawai dan kakitangan jabatan tersebut. Sebagai sebahagian daripada usaha mengawal penularan wabak COVID-19, penerimaan zakat fitrah dan zakat harta hanya akan dibuat di ruang legar atau beranda masjid. Waktu penerimaan zakat fitrah dan zakat harta sepanjang bulan Ramadan ialah pada pukul 8.30 pagi hingga 11 pagi dan pada pukul 1 petang hingga 3 petang. Pengutipan zakat juga dibukakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama dan pejabat-pejabat ugama daerah mulai pukul 8.30 pagi hingga 1.30 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Tiga 13 buah keluarga yang kurang berkemampuan dari Kampung Sinaun dan Kampung Kiudang Tutong pagi tadi menerima bantuan projek sumbangan daripada Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sinaun dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Belia Masjid Pengeran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong bersempena bulan Ramadan yang mulia ini. Penyerahan sumbangan tersebut disempurnakan oleh Awang Haji Ismail bin Haji Muhammad, pemangku Ketua Kampung Sinaun dan Kampung Sungai Kelogos. Sumbangan berupa barang asasi dan keperluan harian yang antara lain bertujuan membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan bagi menampung keperluan seharian mereka di samping sebagai persediaan menyambut Ramadan yang mubarak ini. Awang Haji Masri bin Haji Muhammad, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong yang juga selaku penasihat takmir Masjid Kampung Sinaun menjelaskan projek tahunan ini adalah hasil sumbangan daripada infak jariah dan juga sebagai fidyah puasa daripada orang perseorangan. Sumbangan ini adalah hasil daripada orang perseorangan dan juga alhamdulillah kepada ada saya sebagai amil, ada yang membagikan saya mengenai dengan fidyah puasa bisdia, membagi baras. Jadinya pada pagi ini kami sumbangkanlah kepada mereka untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan ini untuk sama-sama merasakan nikmat berpuasa dan juga nikmat bersungkai. Mudah-mudahan dalam hubungan ini juga kami akan dapat juga bersilaturahim lah, jawatan kuasa bersilaturahim dengan mereka. Di bulan Ramadan, di samping umat Islam melaksanakan ibadah puasa dan menunaikan solat sunat tarawih, bacaan tadarus juga dilakukan di rumah masing-masing berikutan penularan wabak COVID-19. Pada bulan ini dianjurkan memperbanyakkan membaca Al-Quran yang mempunyai banyak fadilan. Antaranya orang yang membaca Al-Quran dinaungi dengan payung rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya ketenangan dan kerahmatan. Walaupun wabak ini sedang menimpa di negara ini dan seluruh pelosok tempat, umat Islam masih boleh meneruskan aktiviti bertadarus bersama keluarga di rumah masing-masing. Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usra, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, semasa ditemui RTB baru-baru ini menjelaskan, fadilan bertadarus tidak akan berkurang walaupun bertadarus itu 2 orang sahaja. Jadi dari segi fadilat tidak adalah apa yang mengurangkan apa-apa. Ini sebab ini dijanjikan sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan kita ni berhimpun di dalam suatu tempat membaca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidak ada suatu kaum atau satu kumpulan yang berhimpun di rumah-rumah Allah Ta'ala. Diorang ini membaca Al-Quran, kemudian diorang bertadarus sesama mereka, mempelajarinya,
Apa kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan diturunkan kepada diorang ni sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diturunkan diorang ni diliputi oleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan diorang dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan diorang ni akan sentiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jelas kalau kita ni lihat fadilat bertadarus di dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus, berhimpun membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran sesama mereka orang-orang yang beriman itu di masjid, di rumah ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Berikutan, negara ditimpa wabak penyakit COVID-19, umat Islam di negara ini dianjurkan untuk mengamalkan membaca doa qunut nazilah. Ia adalah sunat dibaca setiap kali menunaikan solat fardu. Doa qunut nazilah dibaca untuk menghindarkan diri dari bala bencana atau bahaya seperti ketakutan, kemarau, wabak penyakit dan selainnya. Kementerian Hal Ehwal Agama pada masa ini telah menyediakan teks doa qunut nazilah yang ringkas dan padat untuk mudah digunakan oleh orang ramai. Teks ini telah diedarkan kepada orang ramai yang boleh juga didapati melalui media sosial. Bacaan qunut yang biasa dibaca waktu sembahyang subuh. Cuma ada tambahan kerana berkaitan dengan keadaan kita pada masa ini, iaitu menghadapi wabak COVID-19 sebagai wabak dan bala. Maka sedemikian itu ia disebut untuk kita memohon kepada Allah SWT barang dilindungi kita dan Sultan kita ke bawah dulu yang Maha Mulia Sultan, dan juga negara kita sekaliannya dan ahli orang-orang Islam sekaliannya di mana-mana juga. Tata cara dan panduan membaca doa qunut nazilah boleh dibuat secara berjemaah atau bersendirian. Ia tidak semestinya dilakukan di masjid secara berjemaah pada hari Jumaat. Doa tersebut tidak semestinya dibuat dalam kesemua 5 waktu. Doa berkenaan dibaca pada rakaat terakhir, iaitu semasa iktidal setelah membaca tahmid, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi jika tertinggal bacaan doa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Hasil usaha menabung bertukar hibah selepas wang simpanan seorang mangsa yang berjumlah kira-kira RM66,000 telah digunakan tanpa pengetahuannya oleh seseorang yang dikenali. Perkara ini terbongkar semasa mangsa mengemas kini buku simpanan wangnya dan pihak bank menjelaskan telah berlaku pemindahan wang mangsa ke akaun bank lain. Siasatan yang telah dijalankan oleh Balai Polis Sengkurang mendapati 2 orang suspek telah terlibat. Nur Sabiha binti Haji Zul Fikri berumur 25 tahun, manakala suspek kedua Hajah Siti Khadizah binti Bujang berumur 37 tahun. Hasil siasatan mendapati suspek telah mendaftarkan online banking akaun mangsa tanpa pengetahuan mangsa lalu memindahkan wang tersebut ke akaun peribadi kedua-dua suspek. Wang tersebut telah digunakan oleh suspek pertama untuk membeli tiket melancong 4 telefon bimbit jenama iPhone 11 untuk kawan-kawan suspek, 1 iPad, 1 iPhone Pro Max untuk suspek sendiri, manakala wang selebihnya digunakan untuk keperluan peribadi. Sementara itu, suspek kedua telah dipindahkan wang sebanyak RM1,000 untuk kegunaan peribadinya. Pihak mahkamah telah memutuskan bagi tertuduh pertama dihukum dengan pemenjaraan selama 2 tahun 8 bulan dan tertuduh kedua pemenjaraan selama 8 bulan di penjara wanita Jerudong bermula pada 20 April 2020. Akibat memakan wang hasil jualan kedai berjumlah sekitar RM4,000, Rosti anak Ragai alias Wadini Abdullah 46 tahun, warga negara Malaysia telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan Kelmarin.
Insiden tersebut terbongkar apabila mangsa iaitu pemilik kedai menerima surat pernyataan daripada pihak bank memaklumkan mengenai hasil jualan salah satu cawangan kedai miliknya tidak dimasukkan ke dalam akaun bank sejak bulan Julai hingga bulan September 2019. Menurut keterangan lanjut, suspek telah mengaku menggunakan wang pendapatan kedai dalam anggaran RM4,000 kerana terdesak untuk kepentingan ibu, anak dan keperluannya sendiri. Duit tersebut juga digunakan untuk beli barang keperluan kedai tanpa pengetahuan majikannya. Hasil daripada perbicaraan, pihak mahkamah telah menetapkan bagi tertuduh dibacakan dengan kesalahan pertama di bawah Seksyen 406 Kanun Hukum Jenayah Penggal 22 iaitu jenayah pecah amanah dan kesalahan kedua di bawah Seksyen 9 4 Angka Imigresen dan dijatuhi hukuman pemenjaraan selama 8 bulan bermula 5 hari bulan 10 2019. Jabatan Perkhidmatan Pos Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran medianya memaklumkan kaunter-kaunter perkhidmatan adalah dilaratkan pada hari Jumaat mulai 1 Mei 2020 dan waktu-waktu perkhidmatan lainnya di sepanjang bulan Ramadan. Bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu, orang ramai dinasihatkan untuk membuat tempahan perjanjian awal melalui QR bagi memudahkan urusan. Orang ramai juga disaran untuk membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu melalui portal rasmi kerajaan di www.gov.bn atau menghubungi talian Darussalam 123. Sebarang pertanyaan, hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di 238-0481 atau 8711-002, WhatsApp atau email cscpost@post.gov.bn. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran medianya memaklumkan perkhidmatan tempahan tarikh dan waktu bagi urusan membaharui lesen kenderaan, tukar milik, pinjaman, pembatalan tuntutan bank atau kerajaan bagi kenderaan di ibu pejabat Jabatan Pengangkutan Darat sudah boleh dibuat melalui aplikasi mudah alih QR. Sementara itu, perkhidmatan kaunter dilaratkan pada setiap hari Jumaat bermula 1 Mei 2020 bagi pelanggan-pelanggan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan yang sudah menempah melalui QR dan yang mengambil permohonan yang telah dihadapkan melalui perkhidmatan talian Darussalam TD 123. Orang ramai juga disaran untuk membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu secara online di www.gov.bn atau TD 123. Sebarang pertanyaan, hubungi bahagian korporat dan perhubungan awam JPD di talian 2451 979 atau 80 atau 81 sambungan 111 semasa waktu pejabat atau email kepada info.ltd@jpd.gov.bn. Jabatan Perkhidmatan Pergigian Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan waktu operasi bagi klinik-klinik pergigian di bawah Jabatan Perkhidmatan Pergigian sepanjang bulan Ramadan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari-hari kelepasan awam. Sementara itu, beberapa klinik pergigian telah ditutup dan dipindah sementara ke beberapa buah lokasi. Klinik Pergigian Hospital Pengenalan Muda Mahkota Pengenalan Muda Haji Al-Muhtadi Bela Totong dipindahkan sementara ke Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Lamunin, Klinik Pergigian Seria Poliklinik, Klinik Pergigian Seria Poliklinik dipindahkan sementara ke Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait. Klinik Kesihatan Labi pula dipindah ke Pusat Klinik Sungai Liang. Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Brakas dipindah sementara ke Pusat Pergigian Negara dan Pusat Kesihatan Pengkalan Batu dipindah ke Pusat Kesihatan Pangeran Anak Puteri Hajar Rashidah Sedatul Bolkiah Sungai Asam. Jabatan Perkhidmatan Pergigian juga memaklumkan hanya rawatan-rawatan pergigian kecemasan yang tidak melibatkan aerosol sahaja yang dikendalikan dan ia tertakluk kepada saringan pemeriksaan di kaunter-kaunter yang disediakan di lokasi-lokasi berkenaan.